Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma alhimni rusydi wa a'izni min syarri nafsi. Allahumma alhimni rusydi wa a'izni min syarri nafsi. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Sebelum kita mulakan kuliah maghrib kita pada malam ini, marilah sama-sama kita buka majlis ilmu kita dengan membaca Ummul Kitab. Mudah-mudahan pertemuan kita, kehadiran kita pada malam ini diberkati, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita hadiahkan kepada yang besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat baginda, kepada para alim ulama, ibu bapa kita, guru-guru kita dan seterusnya, kepada seluruh muslimin dan muslimat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya Allah. Amin ya Rahman, amin ya Rahim. Yang saya hormati jawatan kuasa surau pada jemaah yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, alhamdulillah. Alhamdulillah. Yang pertamanya marilah sama-sama kita rafakkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan limpahan inayah Allah pada malam ini kita dapat bersama mengimarahkan rumah Allah dengan menunaikan solat maghrib berjemaah. Dapat kita berwirid bersama-sama, berdoa bersama-sama, dan alhamdulillah kita ambil sedikit kesempatan masa ini untuk kita sama-sama menelaah ilmu Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah-mudahan pertemuan kita pada malam ini pertemuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi asbab kepada kita mendapat ampunan dan mendapat keredaan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah tuan-tuan, sekian lama sebelum PKP itu kita berjumpa sekali. Lepas tu berhenti. Ni saya nak menyambung semula. Saya dah berbincang dengan SU, insya-Allah kita sambung semula. Saya ni sebenarnya kalau ikut rekod saya dengan Jabatan Agama, sebulan je, sekali je sebulan. Tapi saya beritahu SU, kalau saya free, suara kosong kita on, insya-Allah. Ya, sebab saya dah maklum dulu, saya tambah satu lagi waktu untuk masjid Surau Al-Firdaus ni. Ya, zaman-zaman dulu dah tolak dah. Dulu saya ingat, tahu bila ya, lama ya. Lepas tu saya tukar jauh, tak dan nak kerja, saya berhenti. Sampailah nak semula-semula ni insya-Allah. Jadi pada kuliah kita yang lalu, saya bawa kitab yang sama lah. Kitab Bimbingan Mukminin, ikhtisar daripada Ihya Ulumuddin, yang dikarang oleh Imam Ghazali rahimahullah. Dan tajuk yang saya bawa pada bulan lepas ialah berkaitan dengan sabar dan syukur. Jadi oleh kerana kita dah baca, kita ambil balik lah dan kita sambung insya-Allah. Dalam kitab ini membicarakan tentang keutamaan sabar. Keutamaan sabar. Ya, jadi untuk menjadi seorang yang sabar ni bukan satu perkara yang mudah. Sebut mudah tapi nak buat cukup payah. Ya, apatah lagi dalam menghadapi mehnah kehidupan kita pada hari ini. Sabar dengan COVID-19, sabar dengan SOP, sabar pakai pelitup muka, sabar kena jarak, ya, sabar macam-macam sabar. Jadi ya, itu berkaitan dengan kehidupan, berkaitan dengan nikmat hidup pun perlu sabar juga.
kalau nikmat hidup yang kita kecapi ni tak dapat kita sabar, maka kita akan mengikut hawa nafsu kita. Mengikut terunjuk syaitan. Jadi tuan-tuan, kita lihat sama-sama mengapa sabar ni penting dalam kehidupan kita. Banyak dalam ayat Quran sebut tentang sabar. Dan sabar ni tuan-tuan digandingkan pula dengan solat. Apa antara ayat dia? Ista'inu bis-sabri was-salat. Mintalah pertolongan dengan sabar. Pertolongan tu minta dengan siapa? Minta dengan Allah. Tapi minta dengan Allah mesti dengan sabar. Sebab itulah sabar ni penting sehingga doa kita kepada Allah, sabar ni gandingnya dengan solat. Jadi untuk dapat sabar, dia mesti solat. Kalau orang yang tak solat, nescaya sabar tidak wujud dalam diri mereka. Jadi kita ni tuan-tuan, alhamdulillah, Allah pilih kita menjadi orang yang sentiasa menjaga solat. Bukan saja menjaga solat fardu, tapi jaga juga solat berjemaah, jaga juga solat yang sempurna. Jadi orang yang solat dah tentu ada padanya sifat sabar. Sebab nak solat ni dia kena sabar. Kena bangun pagi, pergi masjid, kena berwuduk, kena mandi, kena bersih, bagai-bagai lagi. Kalau kita ada masalah dari segi kesihatan, dari segi tubuh anggota badan, kena tayamum, kena sabar juga. Jadi sabar ni pakejnya terdapat dalam solat. Jadi insya-Allah kita tengok. Allah Subhanahu wa taala telah melukiskan orang-orang yang sabar itu dengan berbagai-bagai sifat. Jadi sabar ni banyak dia punya sifat yang ada pada diri manusia. Al-Quranul Karim juga telah menyebut keutamaan sifat sabar ini dalam lebih dari 70 tempat. 70 ayat, 70 tempat cerita tentang sabar. Nanti mungkin ada beberapa ayat yang kita baca. Maknanya sabar ni sangat penting tuan-tuan. Sebab itulah tuan-tuan, kalau kita tengok Nabi berdakwah. Nabi membawa Islam, membawa iman kepada kita. Bagaimana cara dia bawa? Sehingga iman itu, Islam itu sampai pada kita pada hari ini. 1400 tahun yang lalu. Semuanya dengan sabar. Semua para Nabi yang bawa agama, yang bawa Islam, bawa iman, semuanya dengan sabar. Kalau tidak ada sabar tuan-tuan, Masya Allah. Macam kita lah. Kita jadi ayah, jadi ketua keluarga dengan kerenah anak, kerenah isteri, kerenah jiran tetangga, kerenah sahabat andai, rakan sekerja. Banyak masalah. Semuanya kita hadapi dengan sabar. Lepas tu kita boleh hidup tenang pada hari ni. Kalau kita tak sabar, tiga ayuk, pecah awal dah. Macam-macam benda ada. Tengah malam pun ada lagi hantar. Hari ni, semalam penuh. Sana, sini. Tak terkejar rasa. Tapi tak kena sabar. Kalau pencik awal kan tak ada punca pendapatan pula. Contoh begitu. Baik. Sebahagian terbesar daripada darjat-darjat kemuliaan dan kebajikan telah dihubungkan dengan sifat sabar. Maknanya tuan-tuan, sifat kemuliaan ini dihubungkan dengan sabar. Untuk mendapat kemuliaan di sisi Allah, terutamanya mesti dengan sabar. Sebab tuan-tuan, orang yang mulia di sisi Allah ni siapa tuan-tuan? Orang yang bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di kalangan kamu, siapa dia? Orang yang bertakwa. Bukan orang yang menang pilihan raya pada ini. Bukannya orang yang kaya-raya. Orang yang ada ramai pengaruh dan pengikut. Bukan itu orang yang paling mulia. Maknanya mata manusia memanglah. Orang yang goh dari segi martabat kehidupan dia, dari segi keturunan dia, dari segi harta benda, dari segi pangkat dia. Itu di sisi manusia. Tapi di sisi Allah, semua yang bersifat dunia tidak bermanfaat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang bermanfaat hanyalah orang yang bertakwa. Itulah Allah kata, orang yang paling mulia di kalangan kamu ialah orang yang bertakwa. Jadi untuk mendapat takwa ni tuan-tuan, adakah mudah? Sudah tentu banyak ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ujian itu sudah tentu memerlukan kepada sifat sabar. Sebab tu dia kata darjat kemuliaan itu dihubungkan dengan sifat sabar. Jadi orang yang mulia di sisi Allah sudah pasti orang yang memiliki sifat sabar. Allahu Akbar tuan-tuan. Jadi sabar ni seperti mana yang telah disebut tadi, merupakan satu perkara yang sangat penting dalam kehidupan kita. Untuk mencapai tahap ataupun taraf mulia di sisi Allah, dia mesti sabar. Untuk mendapat takwa, mesti sabar. Jadi tengok apa kata Allah dalam ayat-ayat yang dibacakan selepas ini.
dan dijadikan sebagai balasan bagi sifat ini dan orang-orang yang bersifat dengannya. Maknanya orang yang bersifat sabar, martabatnya tinggi di sisi Allah, mulia di sisi Allah, dan juga sudah tentu mendapat balasan ataupun ganjaran yang setimpal dengan sifat sabar ini. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru. Ya, surah As-Sajdah ayat 24. Apa kata Allah? Dan kami telah menjadikan mereka sebagai pemimpin-pemimpin yang memberikan petunjuk dengan perintah kami, iaitu ketika mereka bersifat dengan sifat sabar. Jadi ayat ini tuan-tuan, Allah jelaskan kepada kita, iaitu Allah menjadikan orang-orang yang memimpin, pemimpin-pemimpin yang diberikan pada mereka itu petunjuk. Ya. Kenapa? Kerana mereka bersifat dengan sifat sabar. Jadi tuan-tuan, kita tengok pada hari ini, ya, kepimpinan tak kira lah daripada zaman Nabi sampailah kepada kita pada hari ini, kepimpinan yang bagaimana yang mendapat petunjuk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehinggalah pada hari ini tuan-tuan, kepimpinan yang mendapat petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala ialah kepimpinan yang ada padanya orang yang diberikan pada mereka sifat sabar. Jadi tuan-tuan, kalau kita tengok, ya, kepimpinan kita dengan kepimpinan Nabi, ya, sallallahu alaihi wasallam, pada sahabat dia sangat jauh. Kerana pada mereka memiliki sabar, tapi pada kita pada hari ini sabar kita sangat jauh. Ya, sabar dengan, ya, kita tidak sabar dengan pangkat, dengan darjat, dengan wang ringgit harta benda sehingga menggadaikan maruah diri sebagai seorang Islam. Ya, sanggup mengambil rasuah, sanggup membelakangkan anak bangsa dan agama, sanggup menipu. Yang penting isi perut, ataupun yang penting, ya, diri sendiri menjadi kaya raya tanpa memikirkan masalah ummah ataupun masalah negara. Ini yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana Allah menjadikan pemimpin-pemimpin, ya, yang bersifat sabar itu dengan memberikan pada mereka petunjuk. Jadi kalau pemimpin kita tak sabar, dah tentu tidak ada petunjuk. Ya. Tuan-tuan, jadi kita boleh buat penilaian untuk kita menjadikan sebagai panduan. Banyak lagi ayat selepas ini. Wala najziyanna allazina sabaru ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Ya, surah An-Nahl ayat 96. Apa kata Allah Subhanahu wa taala yang cerita tentang sifat sabar? Dan kami, yakni Allah, akan memberikan balasan kepada orang-orang yang bersifat sabar itu pahala mereka menurut apa yang telah mereka kerjakan dengan sebaik-baiknya. Maknanya tuan-tuan, ya, orang yang bersifat dengan sifat sabar, Allah berikan kepada mereka ganjaran pahala. Maknanya sabar ini, ya, ialah satu tuntutan. Bila Allah beri pahala sesuatu perbuatan itu, maka dia merupakan satu tuntutan. Ya, satu seruan yang mana kita perlu buat. Jadi sabar ni kita perlu laksanakan dalam kehidupan kita. Dalam apa jua tindakan yang kita buat, kita mesti ada pada diri kita ini sifat sabar. Ya, sebab itulah tuan-tuan, Allah sebut dalam ayat ini, surah An-Nahl ini, dia kata, ya, Allah akan berikan balasan kepada orang yang sabar dengan pahala mengikut apa yang dia buat. Dia sabar mendidik anak. Anak berjaya, anak jadi anak soleh, maka dia dapat pahala. Dia sabar jadi pemimpin di sebuah, ya, di organisasi dia, di surau dia, di kampung dia, di pejabat dia, di mana-mana jua dia dijadikan pemimpin, maka dia sabar dengan pimpinannya, maka pimpinannya berjaya. Dapat mendidik, ya, anak buah menjadi orang yang baik, orang yang bertakwa dan sebagainya, maka diberikan dia pahala. Dia bersabar dalam apa? Apa jua pekerjaan dia, dia sabar. Maka dengan sabarnya itu, ya, maka Allah akan beri dia pahala sebanyak mana sabarnya. Ya. Baik. Seterusnya Allah sebut dalam surah yang lain, ulaika yu'tauna ajrahum marrataini bima sabaru. Surah Al-Qasas ayat 54. Mereka itulah yang akan diberikan pahala 2 kali ganda disebabkan mereka telah bersabar. Maknanya tuan-tuan, dalam ayat ini memberikan motivasi kepada kita. Dorongan kepada kita. Kenapa? Kerana orang yang bersifat dengan sifat sabar, maka Allah gandakan pahalanya dengan 2 kali ganda. Allahu Akbar. Sebab itulah Nabi tuan-tuan, ya, para sahabat, ya, para Nabi yang terdahulu, ya, mereka mendapat ganjaran pahala dari sisi Allah Subhanahu Wa Taala, ya, bukan hanya kerana mereka menjadi pemimpin,
Bukan sahaja mereka menegakkan agama dan berdakwah, mengajak supaya orang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata, tapi kerana sifat sabar mereka. Kerana sifat sabar mereka. Allahu Akbar. Sehingga mereka diberikan dengan ganjaran pahala yang melimpah ruah dan diberikan syurga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan, satu cara ataupun satu landasan untuk kita menuju ke syurga hendaklah ada pada diri kita sifat sabar. Seperti mana sabarnya para nabi dalam menegakkan agama. Ulaika yu'tauna ajrahum marrataini bima sabaru. Marrataini maknanya 2 kali ganda. Allah beri pahala kepada orang yang bersifat dengan sifat sabar. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Ini ayat ini lagi besar ganjaran dia. Lagi banyak ganjaran Allah bagi berbanding dengan ayat yang tadi. Hanya sahaja orang yang sabar itu akan disempurnakan pahalanya tanpa kiraan. Dah sebut dulu ni. Maknanya orang yang bersifat dengan sifat sabar, ganjaran pahalanya tidak boleh dihitung, banyak. Ini bukan saya khabar tuan-tuan. Ini Quran dah sebut dah. Bukan Nabi khabar. Bukan hadis Nabi ni. Ini Quran sebut. Orang yang sabar, maka Allah beri dia pahala tanpa hitungan. Ini banyak. Tidak terkira pahala orang yang bersifat dengan sifat sabar. Allahumma. Lihatlah bahawa setiap amalan yang baik itu sentiasa ditentukan balasannya menurut kadar dan hitungan yang tertentu. Kecuali sabar. Kalau kita bersedekah, ada hak dia, pahala. Kalau kita solat, kalau kita buat kebaikan apa saja, pahala dia ada hak dia. Macam kita bagi macam kita melabur. Kalau kita melabur, berapa persen kita dapat? 8%, 10%. Tentu dah. Tapi sabar ni tidak. Dia punya pahala tidak ada sekatan. Dia sentiasa bertambah dan bertambah. Itu hebatnya orang yang bersabar. Allah telah berfirman lagi dalam surah Al-Baqarah ayat 153, innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa bersama dengan orang-orang yang sabar. Jadi orang yang tidak boleh menahan sabar, orang yang sentiasa gelisah, orang yang sentiasa ada sifat padanya sifat marah, orang yang tidak boleh menahan hawa nafsu dan kawal hawa nafsunya, maka orang ni sudah tentu tidak sentiasa bersama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, taqarrub ila Allah, antaranya ialah kita mengamalkan sifat sabar dalam diri kita. Ini jelas Allah sebut, sesungguhnya Allah bersama, beserta orang-orang yang sabar. Jadi sabar ni satu benda yang saya sebut tadi, ujian Allah kecil ke besar ke, maka kesabaran itu sangat penting, dan kesabaran itu satu perkara yang sangat susah untuk kita buat. Saya sendiri tuan-tuan, kadang-kadang hilang ke sabar. Ngajar budak contoh, sekolah. Hilang sabar kadang-kadang, macam-macam kena. Tapi yang mampu sabar tu hebatlah, 3 ayat ya. Kalau tak pernah nangkap berotan, tak boleh nak marah budak tu hebat. Tapi tak boleh juga tak marah ni. Dia jadi penyakit pula pada budak-budak. Bab marah ni ada dalam kitab ni juga. Dipanggil bab ghadab. Bab ghadab ni kena ada tuan-tuan. Kalau kita tidak ada sifat ghadab tuan-tuan, habis agama kita, habis akhlak umat kita, habis sebab kita tak ada marah. Marah ni kena ada. Tapi kan tengok pula marah ni bagaimana. Ada hak dia juga. Nabi ajar supaya kita marah tapi dalam keadaan terkawal. Jangan sampai orang hina Nabi, hina agama, hina Islam, kita tak marah. Itu berat juga. Sabar. Orang hina Quran, sabar. Orang hina syariat, sabar. Orang hina Nabi, memperlekehkan Nabi, sabar. Itu sabar yang tak kena. Sabar ni ialah perkara-perkara yang berkait saja. Sabar menghadapi mihnah kehidupan, sabar menghadapi mihnah dakwah, sabar menghadapi ibadat yang banyak ataupun yang tinggi, halangan dan cabaran dia. Macam orang nak pergi umrah, nak pergi haji, kena sabarnya kena tinggi. Dengan panas, dengan cuaca, dengan waringgit, dengan keselamatan, dengan bagai-bagai. Ini besok akan datang kalau kita berpeluang pergi umrah ataupun pergi buat haji, kesabaran dia makin tinggi daripada dulu. Dengan penjarakannya, dengan pakai rumahnya, dah lah panas, lemah. Itu kesabaran yang tinggi untuk beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi nak cerita bagi kita bahawa
Orang yang sabar ni Allah sentiasa bersama mereka. Kemudian disebut lagi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 157. Ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmatun wa ulaika humul muhtadun. Ya, apa kata Allah? Mereka itulah orang-orang yang mendapat keampunan dan rahmat daripada Allah, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Maknanya tuan-tuan, ya, orang-orang yang ada pada mereka itu sabar ialah orang-orang yang akan mendapat keampunan di sisi Allah, mendapat rahmat di sisi Allah, dan mereka itulah juga orang-orang yang diberikan petunjuk. Jadi tuan-tuan, untuk mendapat keampunan Allah, untuk mendapat rahmat, untuk mendapat petunjuk, kata Allah, hendaklah kita memiliki sifat sabar. Jadi sifat sabar ni sangat penting, sangat utama dalam kehidupan kita. Maka jangan kita meringan-ringankan dia. Ya, seperti mana ibadat-ibadat yang lain. Dan sabda Nabi SAW tadi, kita bawa ayat Quran tentang sabar, dan ini kita lihat pula apa kata Nabi berkaitan dengan sabar itu. Kata Nabi SAW, as-sabru nisful iman. Sabar itu adalah setengah keimanan. Maknanya tuan-tuan, kalau pada kita tidak ada sifat sabar, maknanya iman tidak sempurna bagi kita. Sebab tak cukup. Sebab Nabi kata, sabar itu sebahagian daripada iman. Kalau tidak ada sabar, maknanya iman sebahagian itu hilang. Maksudnya begitu. Sebab itulah tuan-tuan, dalam kita melaksanakan apa jua ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan apa jua amanah yang telah Allah berikan kepada kita, hendaklah kita bersifat dengan sifat sabar. Walaupun dia payah, maka kita perlu usaha untuk mendapatkan sifat ini. Sebab itulah tuan-tuan, ya, kalau kita baca kitab yang lain berkaitan dengan sabar ni, ya, banyak perkara yang perlu kita muhasabah diri kita. Untuk sabar ni, ya, dia sebenarnya dia kena banyak mengetahui. Mengetahui ni caranya bagaimana? Kita belajar, kita berkitab, kita mendengar, ya, kita membaca dan sebagainya. Sebab sabar ni bukan datang dengan akal semata-mata. Bukan datang dengan begitu saja. Dia datang dengan ilmu. Ya. Habis. Kau apa dah? Isyak kita berhenti. 8 minit isyak. Cik Wan, pukul apa isyak? 8.5 minit. Lebih kurang. Ya. Isyak kita berhenti. Dia tak perlu panjang-panjang. Ya. Biar dia sikit-sikit je. Santai-santai. Tapi kita faham. Baik, habis. Ya. Cerita bab yang pertama, keutamaan sifat sabar. Ya. Utama sifat sabar ni, ya, kita rujuk tadi kepada beberapa ayat Quran dan daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Habis kita pergi kepada tajuk yang kedua dalam bab yang sama, ya, hakikat iman dan ceraiannya. Tajuknya adalah berkait dengan sifat sabar, iaitu hakikat iman dan ceraiannya. Yang mana yang Imam Ghazali rahimahullah akan kaitkan dengan sifat sabar. Ketahuilah bahawasanya sabar itu ibarat suatu darjat yang ditimbulkan oleh pengaruh agama untuk menentang pengaruh hawa nafsu. Yang dikatakan pengaruh agama itu ialah semua jalan yang memimpin manusia kepada makrifah. Ya, yakni mengenal Allah. Makrifah tu mengenal Allah. Jadi tuan-tuan, Imam Ghazali sebut dalam kitab ini, dia kata sabar ni, dia kata seperti darjat yang datang daripada pengaruh agama. Ya. Untuk menentang pengaruh hawa nafsu. Jadi sabar ni dia datang daripada iman kita, daripada kepercayaan kita, daripada, ya, akhlak kita. Agama ni apa tuan-tuan? Agama ni iman, akhlak, adab. Ya, semua yang berkaitan dengan perkara tersebut adalah berkait dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Iaitu yang menjadi dustur ataupun yang menjadi peraturan kehidupan kita. Agama ni peraturan hidup tuan-tuan. Peraturan hidup. Baik, menentang hawa nafsu. Jadi dengan sabar ini, ya, ia dapat menentang hawa nafsu. Yang sabar ini mesti datang daripada ilmu, datang daripada iman, datang daripada agama, datang daripada pengetahuan. Ya, barulah dia dapat menentang hawa nafsu. Yang dikatakan pengaruh agama itu ialah jalan yang memimpin kita kepada mengenal Allah. Mengenal Allah ni beriman kepada Allah. Apa tu disebut tadi? Ya, agama ni ialah kita mengenal Allah. Ya, mengenal Rasulullah dan mengenal maslahah-maslahah
yang bergantung dengannya akibat atau kesudahannya. Maknanya masalah-masalah ni maknanya apa tuan-tuan? Ya, masalah. Perkara-perkara yang berkait dengan masalah hidup kita. Cerita tentang syurga, neraka, dosa, pahala. Itu masalah-masalah yang kena kita tahu akibat dan kesudahan kehidupan kita. Itu semua masalah yang boleh mengubah kehidupan kita, mengubah diri kita untuk kita kembali kepada ajaran agama yang benar. Dengan sifat inilah dikatakan manusia itu dapat dibezakan daripada binatang. Dengan iman, dengan ma'rifatullah, awaludin ma'rifatullah, mengenal agama, mengenal Allah, kemudian kita mengetahui masalah kehidupan kita, dari mana kita datang, ke mana kita pergi. Itulah membezakan kita dengan haiwan. Sebab haiwan ni dia tak tahu dia datang dari mana. Dia nak ke mana, dia tak tahu, dia cari makan je. Dia hidup, dia cari makan. Halal haram tak ada dalam perkiraan dia. Apa saja dia nampak, dia bantu, dia bedal belakang. Sebab dia tidak dibekalkan dengan akal. Dia hanya dibekalkan dengan nafsu. Binatang ni, dia dibekalkan dengan nafsu. Sebab tu binatang ni tidur, binatang ni makan, binatang ni juga bermain-main, binatang ni juga berkahwin, tapi tak macam kita lah. Lagi dia nampak, dia bedal belakang. Sebab dia dibekalkan dengan nafsu, tapi dia tidak dibekal dengan akal dan iman. Jadi kita manusia ni beza. Lepas tu dia kata, mengenal Allah, mengenal Rasulullah, mengenal masalah kehidupan kita ini, menjadi perbezaan kehidupan kita dengan kehidupan haiwan. Manakala pengaruh syahwat, ialah tuntutan jiwa untuk memenuhi kemahuan hawa nafsu. Jadi syahwat, tuan-tuan, dia kata syahwat pula tuntutan jiwa. Setiap orang ada syahwat. Ke ada yang tak ada syahwat kat sini? Mesti ada syahwat. Syahwat makan. Nafsu lah. Syahwat nak berumah tangga. Syahwat nak berharta benda. Syahwat nak beranak pinak. Syahwat untuk mendapatkan apa-apa. Ganjaran, gelaran dan sebagainya. Maka syahwat ini dia kata tuntutan jiwa. Setiap manusia. Untuk memenuhi kemahuan hawa nafsu. Orang yang bersifat teguh untuk menentang kemahuan hawa nafsu dan tetap melawan segala kehendak syahwat dikira sebagai orang yang tabah dan sabar. Jadi kita dibekalkan dengan syahwat, dengan hawa nafsu. Kalau kita berpegang teguh, sehingga kita berjaya mengawal hawa nafsu kita, mengawal nafsu syahwat kita, maka Imam Ghazali kata, kita dikira sebagai orang yang sabar dan orang yang tabah. Jadi tuan-tuan, untuk menjadi orang yang sabar, ialah sudah tentu orang kita ini berjaya mengawal hawa nafsu kita. Berjaya mengawal syahwat kita. Sebaliknya orang yang bersifat lemah dan sentiasa kalah sehingga hawa nafsunya itu menungganginya dan ia tiada sabar pula untuk menentang segala kehendak hawa nafsu, itu terkiralah ia dalam golongan pengikut-pengikut syaitan. Jadi kalau kita tak mampu mengekang hawa nafsu kita, tak mampu untuk melawan kehendak syahwat kita, kita kalah, kita tewas, maka Imam Ghazali kata, maka kita terkira sebagai golongan pengikut-pengikut syaitan. Jadi tuan-tuan, untuk mengekang hawa nafsu, melawan syahwat kita, bukan satu benda yang mudah, dia sangat payah, dia perlukan kesabaran yang tinggi. Jadi kalau kita tidak sabar untuk melawan hawa nafsu kita, syahwat kita, maka kata Imam Ghazali, kita tergolong dalam golongan pengikut-pengikut syaitan. Jadi kalau kita tak nak jadi pengikut syaitan, maka kita bersama-samalah berusaha untuk memahami pentingnya kesabaran dalam kehidupan kita. Kemudian selanjutnya kata Imam Ghazali rahimahullah, hendaklah diperhatikan bahawa pengaruh agama di samping pengaruh hawa nafsu itu terbagi kepada 3 keadaan. Pengaruh agama, pengaruh hawa nafsu. Jadi dia berlawan. Berlawan. Dan disebut oleh Imam Ghazali ada 3 keadaan. Yang pertama, kalau sempat kita habis yang pertama je. Yang pertama, hendaklah ia menundukkan pengaruh hawa nafsu itu dengan sedaya upaya sampai ke muncak penentangannya. Maknanya, yang pertama ni dia lawan sungguh-sungguh hawa nafsu dia. Macam-macam iblis goda dia. Tapi dia cari jalan bersungguh-sungguh supaya dia dapat melawan hawa nafsu tersebut sehingga dia berjaya. Sehingga tidak ada cara lain lagi untuk menentangnya. Maknanya sampai ke muncak dia punya
penentangan dia kepada hawa nafsu dia sendiri. Ya, dia buat sungguh-sungguh. Namun demikian, ia mestilah sentiasa sabar ketika menghadapi bencana hawa nafsu itu. Orang yang seumpama inilah yang dimaksud oleh pepatah, siapa sabar dia yang menang. Nampak? Maknanya tuan-tuan, yang pertama ni orang yang menentang hawa nafsunya bersungguh-sungguh. Datanglah benda pun dia tetap lawan. Ya, dia tetap berani. Ya. Sehingga dia dikategorikan sebagai orang-orang yang menang. Kerana apa? Kerana berjaya mematahkan hawa nafsu dia dengan sifat sabar. Orang yang sanggup sampai kepada martabat ini, dia kata sangat sedikit. Memang payah tuan-tuan. Kita ni tak tahulah termasuk tak martabat ini. Yang boleh menentang hawa nafsu kita dengan sekuat-kuatnya. Akhirnya kita berjaya. Tapi biasanya kadang-kadang berjaya, kadang-kadang kalah. Ya. Kadang-kadang kita dalam kita berkeluarga pun juga, kadang-kadang isteri kita ajak pergi pasar contoh. Ya. Kita pula ada kuliah malam ni ataupun ada nak pergi solat berjemaah masjid. Kadang-kadang kita menang, kadang-kadang kita kalah. Jadi itu kita. Tapi kalau kita mampu untuk berlawan sampai ke muncak, ya, maka macam cara kita buat sehingga kita menang. Maka kata Imam Ghazali rahimahullah, maka inilah dia orang-orang yang menang dan orang-orang yang sabar. Itu martabat yang pertama. Baik, martabat yang kedua. Oh, belum lagi, ya. Dia ada dalil pula. Orang yang sanggup sampai kepada martabat seumpama ini sangat sedikit, kata Imam Ghazali. Memang payah, ya. Dan tidak syak lagi mereka itulah yang dinamakan para siddiqin, muqarrabin. Nah, ini dia. Orang yang sabar tinggi ni, kedudukan dia ialah para siddiqin, para muqarrabin. Kalau kita mampu, tuan-tuan, hebat. Kita mampu bersabar, kita mampu melawan hawa nafsu kita, ya, macam-macam kita buat dengan sungguh-sungguh sehingga kita berjaya. Maka kita dikategorikan sebagai orang-orang yang bersama-sama dengan para siddiqin dan para muqarrabin. Orang ni tempat ni di mana, tuan-tuan? Orang ini tempatnya ialah di syurga Allah Subhanahu wa taala. Yakni orang yang benar dalam tujuan hidupnya dan dekat dengan Tuhannya. Ya, sebagaimana yang disifatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Fussilat ayat 30. Allazina qalu rabbunallah summastaqamu. Ya. Mereka itulah orang-orang yang berkata Tuhan kami ialah Allah. Kemudian mereka pun memilih jalan yang lurus semata-mata. Kita boleh sampai tahap ni, tuan-tuan. Kalau saya tak tahulah. Ya. Ya. Kalau kita dalam peperangan, ya, contoh, ya, menentang musuh Islam, ya, agak-agak boleh kita kata begitu. Qalu rabbunallah, hanya Allah Tuhan aku. Ya. Kemudian kita memilih jalan yang lurus semata-mata. Ini orang sogok, sogok dengan duit sikit pun kita dah surrender dah. Itu belum sogok dengan benda lain lagi, dengan pangkat kan cakap ya. Awak kalau awak begini, saya bagi ni. Saya bagi ni. Kalau awak tak nak jadi begini, awak jangan jadi begini. Ya. Diugut dan sebagainya. Itu pun kita dah kalah. Ya, tapi beza dengan para sahabat, dengan para nabi, ya, dibunuh, ya, dipijak, diheret di padang pasir. Macam cerita Bilal bin Rabah, cerita Abdullah bin Mas'ud dan bagai-bagai lah. Ya, Hamzah, cerita Ja'far bin Abu Talib, bagaimana kisah mereka ni. Ya, sehingga tuan-tuan, ya, satu hari sahabat tanya, ya, tentang siapa yang menghuni di syurga. Ya, kemudian Nabi kata, dia mendengar bunyi tapak kaki seseorang di syurga. Sahabat tanya, tapak kaki siapa tu? Antaranya dia kata, tapak kaki Umar Al-Khattab. Umar masih hidup, tapi tapak kakinya sudah dengar di syurga. Kenapa? Kerana kuat jiwanya, kuat imannya. Ya, walaupun pada asalnya dia bukan Islam, tidak beriman kepada Allah. Tapi bila dia Islam, apa dia buat? Segala hidupnya, seluruh hidupnya untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Itu kisah. Bagaimana? Ya, Umar ni walaupun dia masih hidup, tapi bunyi tapak kaki dia sudah didengari di syurga. Nabi sebut. Kita banding kita dengan Umar. Kita banding kita dengan Umar. Bagaimana masa dia merintah, masa dia menegakkan dakwah, masa dia jadi pemimpin. Ya, Allahu Akbar. Sangat jauh beza dia. Ya, kesabarannya sangat tinggi. Termasuklah sahabat-sahabat Nabi yang lain. Allazina qalu rabbunallah summa istaqamu.
Ya, mereka itulah orang-orang yang berkata Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka pun memilih jalan yang lurus semata-mata. Inilah dia orang-orang yang sabar dalam menghadapi kehidupan mereka. Apatah lagi dalam memperjuangkan agama, menegakkan dakwah, menegakkan iman di dalam kalangan masyarakat kita. Kita sekarang tuan-tuan berada dalam zaman yang sungguh merisaukan kita. Anak-anak kita pun sama. Kehidupan kita pada hari ini dikongkong oleh benda ni. Ya, pagi, petang, siang, malam kita dengan benda ni. Anak-anak kita pun sama. Ya, bangun pagi tengok handphone, bukan tengok Quran, bukan tengok mak ayah. Pagi-pagi bukan nak gerak pergi bilik air untuk berwuduk, untuk pergi masjid dan sebagainya. Ya, pagi-pagi bangun kencing, bangun untuk tengok benda dulu. Ya, tuan-tuan, sama dengan kita ke? Saya pun sama, tuan-tuan. Ya, kita tidak belik Quran untuk dibaca, untuk difahami, untuk amalkan, tapi kita buka ini. Tapi kalau buka ini aplikasi yang berkaitan dengan agama, tak apalah. Yang boleh mendidik jiwa tak apa, tapi yang mendidik jiwa itu sangat sedikit, yang merosakkan jiwa sangat banyak. Ini penyakit kita pada hari ini, tuan-tuan, yang sangat perlu kepada sabar. Sabar yang sangat tinggi. Kadang-kadang kita pun tak sabar dengan handset ni, tuan-tuan. Handset ni boleh menyebabkan berlakunya perpecahan di kalangan manusia. Berlakunya kerosakan iman dan akidah. Berlakunya kerosakan akhlak. Berlakunya cerai-berai. Betul ya? Berlakunya macam-macam. Ya, dalam ni penuh dengan fitnah. Penuh dengan apa lagi. Jadi tuan-tuan, bendanya tak ada masalah, tapi cara gunanya salah. Mudah-mudahan tuan-tuan kita jauh daripada fitnah benda-benda ni. Ya tuan-tuan. Jadi cukuplah untuk malam ni, dah 8-6 minit. Kita sambung pada minggu depan ke minggu tu lagi, tak kira. Bila saya ada free, saya beritahu Cik Wan untuk hari Sabtu malam minggu. Jadi tuan-tuan, cukuplah untuk malam ini. Kita akan sambung balik martabat yang kedua yang berkaitan dengan hakikat iman dan huraiannya. Mudah-mudahan kita tergolong dalam golongan orang-orang yang sabar dalam kita meneruskan kehidupan kita ini. Mudah-mudahan Allah ampun dosa kita, Allah kurniakan kita hidayah, Allah kurniakan kita istiqamah, sebab ia bukan satu benda yang mudah, dia perlukan kepada doa yang banyak. Saya pesan 3 perkara pada diri saya sendiri dan tuan kalau boleh, 3 perkara ni jangan tinggal dalam kehidupan kita. Yang pertama, perbanyakkan selawat. Sebab kita sangat perlu pada syafaat Nabi. Ya. Dan yang kedua, perbanyakkan zikir, kerana orang yang zikir ialah tanda akrabnya mereka dengan Allah. Dan yang ketiga, hendaklah sentiasa berdoa, kerana Allah suka orang-orang yang berdoa. Mudah-mudahan 3 amalan kita ni yang tak putus-putus ni akan menjadi asbab kepada kita ditarik oleh Nabi, oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita bersama-sama baginda masuk syurga nanti insya-Allah. Wallahu a'lam, mohon ampun maaf. Baik datang daripada Allah, salah silap datang daripada saya sebagai makhluk yang lemah. Mudah-mudahan Allah ampun dosa kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa afiyatin ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'alillahumma fina wala ma'ana wala maytaba'una syaqiyan wala matrudan wala mahruma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.